jadualkan pulang? Kalau ikut rasanya 7 hari bulan ni. Baru dapat ni tadi jadualnya 7 hari bulan, insyaAllah dah. Okey. Kita ada had peserta ke? Sekejap, ini kita tanya Syu. Syu, macam mana Syu? Yang daftar dalam 60 orang. Apa? 60 orang. Tapi akan ada had tak? Tak ada. Tak ada? Yang daftar je. Okey. Yang daftar. Okey, sebelum tu saya nak minta tolong tutup tolong mute mic dulu ya. Adakah cukup saya tak salah kau. Cuma saya nak pasal kau. Saya hilang. Memang tak besar sangat. Kalau kita makan, dua-dua ada salah silap. Kita berstep dah. Hafiz, kalau sudah siap, saya boleh mulakan. Kita tunggu lagi ya? Okey, saya akan mulakan. Okey, saya ni dah, saya buka dulu ya. Okey, terima kasih. Pertama kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Faizal sudi untuk menjadi pembentang kami buat kali kedua dalam sesi ngetih sastra, dan juga para pendengar yang sudi untuk berpartisipasi pada hari ini. Jadi hari ini Dr. Faizal akan teruskan syarahannya. Kali ini berkaitan dengan gender pula. Okey, jadi saya kira tanpa melengahkan masa, kita menjemputlah Dr. Faizal. Sebelum tu peringatan kepada semua pendengar untuk mute, dan kita akan ada Q&A. Pada waktu itu anda boleh unmute dan tanyakan soalan. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita jemput Dr. Faizal untuk memulakan kuliahnya. Tafadhal. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Sudah ada yang rekod Saudara Khair, saya tengok ada rekod. Baik. Kalau sudah siap, kita mulakan. Terima kasih kepada saudara penganjur, saudara Hafiz sebagai moderator, kepada gerak menganjurkan siri kuliah sastra ini, yang mana ini adalah yang kedua. Untuk yang pertama, kalau ketinggalan mungkin boleh rujuk di saluran YouTube yang sedia ada ya. Baik, mohon semua peserta-peserta untuk matikan mikrofon sementara saya berkuliah, dan dalam keadaan itu nanti kita tak bergema ya. Mohon kerjasama itulah. Baik. Baik, nampak tak slide yang saya kongsikan? Tak nampak, Doktor? Tak nampak. Ya. Okay, tak sharing. Sekarang nampak ya? Ya, nampak. Okey. Kalau nampak bagus.
Okey. Pada malam ni kita bersiaran sekali lagi, kali ini dengan judul narasi gender dalam sastra Melayu, dan saya harap saudara-saudara dapat lihat slide ini dan akan membantu perkembangan kuliah kita sepanjang 1 jam ini ya. Baik. Sebelum saya pergi lanjut tentang gender dalam sastra Melayu, saya ingin berkongsi dengan saudara-saudara sekalian beberapa foto ini yang mana ia akan menjelaskan tentang juga beberapa konteks sebelum kita masuk kepada intipati kuliah kita, iaitu narasi gender dalam sastra Melayu. Yang pertamanya ialah saya ingin membawa saudara-saudara sekalian untuk melihat beberapa hal yang saya namakan kefahaman gender. Yang pertamanya itu ialah pengenderan tanpa sedar. Baik, ada 2 foto di sini, saya harap saudara-saudara dapat lihat. Yang pertamanya Akbar Mo, ya, Wok Kundur berusia 106 tahun dan suaminya Muhammad Nur Musa berusia 37 tahun. Baik, ada yang mungkin boleh memberikan pandangan apa pendapat saudara terhadap Wok Kundur ini? Siapa-siapa boleh tekan mikrofon dan boleh memberi pandangan. Ada yang nak beri pandangan? Kalau ada, kita ada berapa orang? 60 orang. Takkan tak ada yang ingin beri pandangan? Assalamualaikum Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Kalau bagi saya berkenaan dengan 2 foto ini, secara peribadi saya akan ada sedikit cenderung kepada negatif untuk foto Sulaiman Daeng. Sebenarnya. Nama saudara siapa? Ya, maaf, saya Kamarul. Kamarul dari mana? Shah Alam. Kamarul dari Shah Alam. Jadi untuk foto kedua ada sedikit rasa terganggu. Untuk foto pertama? Dia ada cenderung kepada negatif sedikit. Untuk foto pertama? Foto pertama dia weirdly amazed. Weirdly amazed. I mean, is that the right word? Dia macam sedikit rasa macam dia macam tidak senegatif yang sebelah kanan tu. Ada pelajar perempuan atau peserta perempuan yang ingin memberi pandangan? Saudara boleh mute pula ya. Hello, Assalamualaikum Doktor. Salam, ya, siapa tu? Okay, nama saya Emma. Saya berasal daripada Kelantan. Baik. Berpuasakti dekat Shah Alam untuk lebih dari 5 tahun. Okey. Saya akan tengok kat sini kalau macam untuk dengan dari segi gambar sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri tu kita boleh tengok betul yang Wok Kundur ni lagi tua daripada suami dia, akan tetapi suami dia dah dari segi umur dia dah keluar daripada dewasa lah, berbanding kalau yang sebelah kanan tu yang di mana yang perempuan tu sangat muda, 18 tahun lah. Kalau untuk bagi pandangan saya. Baik, okey, terima kasih. Terima kasih. Boleh mute kembali mikrofon. Baik, ini salah satu faktor yang kita harus ambil kira dalam memahami gender. Yang pertamanya ialah pengenderan tanpa sedar. Untuk 2 foto ini, ya. Ada seorang lagi, Amirul Mukminin, nak bagi pandangan ya? Ya, silakan. Ya, saya Amirul Mukminin dari Turki, Istanbul. Ya. Dari Istanbul, Turki. Pelajar jurusan International Politics. Apa yang saya lihat daripada gambar ini, secara tidak sedar ya, saya mengatakan salah satu daripada mereka adalah ya, teruskan. Ya. Jadi pada pandangan saya lah, kalau saya diizinkan untuk judgemental, saya akan mengatakan mungkin Nur Musa umur 37 tahun itu seorang yang
asexual atau tidak ada kecenderungan, manakala sebelah kanan itu saya tidak ada satu tanggapan negatif memandangkan isterinya berusia 18 tahun. Okey, terima kasih saudara Amirul Mukminin daripada Turki, Istanbul ya. Baik, ada macam-macam persepsi saya kira. Kalau saya tanya, ada masa yang lebih, saya tanya 60 orang, akan ada 60 orang mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Tapi percayalah bahawa di dalam fikiran kita akan pandangan yang berbeza-beza itu adalah kerana terdapatnya kerangka gender, pengenderan tanpa sedar ya. Yang mana seperti kata saudara Amirul Mukminin, untuk wok kundur ini suatu yang agak aneh. Sementara Pak Cik Sulaiman Daeng Ngampam ini, untuk mereka yang lihat kacamata daripada kacamata hak asasi manusia, mungkin lihat ini satu perkahwinan yang juga nadir kerana perkahwinan bawah umur dan sebagainya. Tapi ini adalah juga satu gambaran betapa berlakunya pengenderan tanpa sedar, iaitu kita akan melihat secara negatif, bergantung kepada orang melihat Sulaiman Daeng Ngampam itu negatif ataupun wok kundur itu negatif ya. Di sini berlaku pengenderan tanpa sedar, iaitu kita memberikan tanggapan tertentu kepada wanita, khususnya seperti wok kundur ini harusnya bagaimana ya. Kita ada tanggapan tertentu. Baik. Kerangka ini adalah kerangka yang kita tersangkakan Asia kerana kita orang Melayu, dan juga Islami kalau kita orang Islam ya. Kerana kesedaran terhadap pengkonsepsian salah terhadap gender ini, seperti perempuan harus hanya beroperasi dalam ruang peribadi ataupun perempuan berusia wajibnya aseksual, adalah satu gambaran bahawa berlakunya pengenderan tanpa sedar. Itu maksudnya dalam kepala kita tu sudah ada tanggapan-tanggapan tertentu, preconceived idea ya. Sementara lelaki pula biasa dikaitkan dengan prestige, maruah dan juga kuasa. Baik. Sekarang juga berlaku apa yang kita namakan pengenderan sedar. Tadi tanpa sedar kita lihat ada tanggapan-tanggapan yang pelbagai. Sekarang pula ada satu pengenderan yang sedar dilakukan ya. Sedar dilakukan ini adalah kerana ia menjadi tuntutan masyarakat ataupun tuntutan diri sendiri ya, maknanya dilakukan dengan sedar. Baik, kalau ada siapa yang boleh nak jawab apa tanggapan saudara kepada foto yang di sebelah kiri dan seorang juga yang sebelah kanan. Saya mahu seorang lelaki dan seorang perempuan kalau boleh. Silakan kalau ada siapa yang nak jawab. Assalamualaikum. Salam. Saya Putri daripada Setapak. Ya Putri, silakan. Okay. Pada pandangan saya, bentuk pengenderan sedar ni macam kalau kita bandingkan dekat dua gambar ni, kita macam dah ada satu benchmark macam kalau perempuan yang ideal begini, rambut panjang, mata bunda, senyum menawan macam tu. Kalau lelaki yang paras rupa elok, rambut yang tersisir rapi, itu adalah ideal macam mana seseorang lelaki itu sepatutnya jadi lelaki lah. Tu pada pandangan saya lah pengenderan sedar. Okey, ada seorang lelaki nak jawab pula. Terima kasih tadi. Ada mana-mana peserta lelaki yang mahu tolong beri pandangan dari pihak lelaki? Okey, ada tak mana-mana nak bagi pandangan? Kalau daripada pandangan saya sendiri doktor, saya pun nampak benda yang sama. Kalau saya ikut guna kacamata masyarakat Melayu lah, mungkin rambut pendek yang menampakkan seakan lelaki, dan juga perempuan pula dengan memang menampakkan image femininnya lah perempuan tu. So itu kalau pandangan saya lah. Untuk makluman, foto kanan tu juga seorang perempuan ya, dia bukan lelaki.
Foto kiri perempuan, foto kanan juga perempuan. Baik, saya teruskan kuliah ya. Di sini kita lihat pengenderan sedar, iaitu kita meletakkan suatu kerangka, satu tanggapan sekali lagi, tapi kali ini secara sedar, maksudnya memang dituntut masyarakat, memang dilakukan dalam kehidupan sehari-harian. Yang ideal itu ialah wanita seperti yang di kiri, ya, dengan berbaju kurung, ya, dengan rambut yang panjang. Kemudian tu yang sebelah kanan itu jelas sekali juga seorang perempuan, tetapi mungkin dalam masyarakat kita dengan sendirinya kita akan ada suatu kesedaran bahawa perempuan tidak seharusnya begini, perempuan seharusnya yang seperti yang sebelah kiri, berambut panjang, ikal dan sebagainya. Nah, di sini dah berlakunya apa yang dinamakan pemprosesan peranan gender, ya, yang mana berlakunya pencorakan atau pengubahan identiti gender tertentu. Jadi kita kenal pasti fizikal, perempuan yang ayu adalah yang berambut panjang seperti tadi, ya. Manakala busana atau pilihan pakaian juga adalah kaedah performatif untuk menunjukkan jantina. Okey, dalam hal ini si perempuan yang berseluar itu akan ada orang yang memberi tanggapan bahawa kenapa dia pakai seluar, kemudian dia pakai tudung pula, kenapa seluar dia ada bunga-bunga, harusnya dia tidak berseluar, harusnya dia berbaju kurung. Itu ada peranan gender, pemprosesan yang dikaitkan dengan busana. Sementara yang lelaki pula nanti akan ada orang yang mungkin memberikan tanggapan, lah kenapa pula dia berbaju dengan warna merah jambu, apakah warna merah jambu sesuai untuk lelaki, dan bukankah merah jambu itu lebih sesuai untuk perempuan, dan akan ada tanggapan-tanggapan yang mana pencorakan atau pengubahan identiti gender ini dilakukan dengan pengenalpastian fizikal, ya. Baik. Seterusnya, dalam konteks masyarakat juga kita akan menemukan bahawa terdapatnya peranan agama dalam menginstitusikan gender, ya. Gambar sebelah kiri ini adalah gambar seorang bos, seorang perempuan, ya, Raja Nurul Syuhada, ya, di Niosh, Bangi. Dan kita lihat pelatih ataupun stafnya itu yang mendengar dia itu adalah semuanya lelaki, yang bosnya perempuan, ya. Jadi semuanya harus memberikan tumpuan kepada wanita ini. Sementara di sebelah kanannya kita berdepan pula dengan satu lagi senario yang mungkin lebih biasa, iaitu senario di pejabat ataupun di tempat kerja yang mana dikuasai oleh lelaki dan perempuan adalah minoriti, ya. Dan kelihatan perempuan tersebut semacam mengalami dilema, semacam rasa terganggu dan sebagainya. Jadi dalam ini juga peranan agama juga dalam institusikan gender juga akan turut mempengaruhi. Kita akan lihat, kita akan mempunyai tanggapan-tanggapan tertentu, seperti contohnya kalau kita lihat di meja makan ada ramai perempuan, ada seorang lelaki, akan ada satu tanggapan yang tertentu. Kemudian itu kalau ada ramai lelaki tetapi ada seorang sahaja perempuan, akan ada juga tanggapan yang tertentu yang lain. Ini juga adalah pengenderan yang berlaku, tetapi dalam hal ini ia dilakukan dengan apa yang dinamakan menginstitusikan gender, ya. Baik. Dengan itu kita juga harus faham bahawa dalam soal gender ini kita akan menemukan bahawa terdapat peraturan keagamaan yang mana setiap agama dan kepercayaan membuat peraturan keagamaan untuk setiap gender dan peranannya, ya. Jadi dalam masyarakat akan ada lebih lagi peraturan-peraturan yang tertentu yang akan menghimpit, ya, individu-individu untuk bersikap ataupun berperanan ataupun bergaul seperti mana, ya, ataupun membawa dirinya seperti mana. Ini kerana ada tuntutan keagamaan. Jadi kalau orang Islam harus bagaimana, orang yang bukan Islam mungkin boleh begitu. Jadi ini semua adalah satu tanggapan-tanggapan yang ada yang dicorakkan terhadap kita, ya. Baik. Kemudian ada kesedaran seksual yang dikaitkan dengan bahaya seksual terhadap gender. Ini ada satu perbezaan yang juga besar. Contohnya dalam gambar ini, apabila seorang remaja lelaki apabila telah pun berkhatan dalam kes ini,
dia dengan sendirinya dia akan masuk satu ruang yang mana dia akan rasa bahawa hidupnya sekarang adalah sudah sempurna kerana dia sudah memasuki satu alam sebagai seorang lelaki. Makanya dia rasa dia lebih bebas, ya. Perasaan ini memang biasanya ada kepada lelaki, remaja lelaki. Kalau kita tanya remaja lelaki, bila mereka sudah berkatan, mereka ada rasa, bukan sahaja rasa tanggungjawab, tetapi juga mereka ada rasa bahawa sekarang aku sudah, I'm a man, so I can do anything or I can do something, ya. Dan kalau kita bandingkan dengan bahaya seksual, lelaki dalam hal ini kurang sedikit mempunyai pengaruh kesedaran seksual itu dengan bahaya seksual berbanding dengan remaja perempuan. Apabila seorang remaja perempuan mengalami baligh, sebaik saja tubuh badannya berubah, mengalami perubahan-perubahan tertentu, maka dia akan lebih sedar seksualnya dan juga dalam masa yang sama dia akan tahu bahawa ada bahaya-bahaya yang menanti. Maka kalau ada sentuhan-sentuhan yang tidak diingini ataupun yang kurang sopan sebagai contohnya, dengan sendirinya dia akan merasakan bahawa ini adalah suatu bahaya seksual berbanding dengan lelaki. Jadi kerana adanya kesedaran seksual, kaitan kesedaran seksual dan juga bahaya seksual ini menunjukkan bahawa ada juga pengkonsepsian gender yang berbeza, ya. Jadi perubahan tubuh ini sebaik menempa alam remaja dikaitkan dengan sexual awareness dan sexual danger. Seterusnya, di dalam pengkonsepsian gender ini, kita juga harus melihat konteks yang mana keluarga juga mencorakkan peranan dan fungsi gender. Kerana faktor ini adalah satu faktor yang sangat penting kerana keluarga adalah pelajaran pertama kita dalam hidup, ya. Apabila kita lahir, yang pertama sekali adalah keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita berpegang kepada kalau ibu bapa kita sebagai contohnya adalah ahli parti tertentu sebagai contohnya, ia juga akan turut sedikit mempengaruhi fikiran politik kita ataupun ideologi politik kita pada masa mendatang, ya. Jadi sehinggalah kita akan dipengaruhi oleh faktor lain pula yang akan saya tunjukkan selepas ini. Jadi dalam hal ini gender juga menyuppahkan satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh keluarga. Jadi kalau keluarganya mengatakan bapanya atau ibunya ataupun datuknya, kalau dia tinggal dalam keluarga yang lebih besar, kalau ketua keluarga mengatakan bahawa kamu perempuan harusnya begini-begini, kamu harus lelaki seperti ini, maka ia akan dengan sendirinya mempengaruhi dan mencorakkan kehidupan seseorang itu. Dalam hal ini permainan anak-anak sangat mempengaruhi. Nah, kalau kanak-kanak perempuan sebagai contohnya akan diberi permainan masak-masak seperti ini, kan. Makanya dirasakan ideal bahawa kanak-kanak perempuan mainlah masak-masak, yang mana kalau kita melihat kanak lelaki bermain dengan patung Barbie doll sebagai contohnya, mungkin kita akan rasa jengkel ataupun rasa janggal, yang mana kita akan mungkin tegur, kenapa main anak patung? Kenapa tak main bola sebagai contohnya? Jadi bola tidak identik dengan kanak-kanak perempuan. Yang identik dengan kanak-kanak perempuan ialah masak-masak dan anak patung. Lelaki identik dengan yang tertentu, senapang sebagai contohnya. Jadi ini semua adalah pengaruh yang diberikan oleh keluarga, yang disuguhkan oleh keluarga tanpa sedar, ya, apabila kita pertama-tamanya kita ada di dunia ini. Jadi idea-idea stereotip tentang gender, saudara harus fahami bermula dari rumah, ya. Dan itu akan ada perbezaan-perbezaan yang sangat nyata antara setiap individu atau setiap kelompok masyarakat. Nah, selepas keluarga akan ada pengaruh yang lain, iaitu pengaruh rakan sebaya. Nah, kalau kanak lelaki, orang kata kalau bergaul dengan budak-budak lelaki yang tak senonoh, hisap rokok lah sebagainya, nanti akan jadi gangster, akan jadi nakal. Nah, kanak-kanak perempuan juga begitu. Ni kalau bergaul dengan yang begini, yang suka make up atau apa, suka dengar lagu Britney Spears, kalau zaman saya lah. Zaman sekarang siapa? Blackpink ke, akan dipengaruhi dengan Blackpink, kata begitu. Jadi rakan sebaya juga menentukan perubahan-perubahan pengkonsepsian gender, ya. Maka kita akan melihat, kita akan rasa aneh sekiranya sebagai contohnya budak lelaki kalau dia dengar lagu lagu penyanyi perempuan sebagai contohnya, atau perempuan, ya,
perempuan jarang kita akan timbul rasa aneh, tapi kalau lelaki suka mendengar penyanyi perempuan ataupun katakan BTS sebagai contohnya, mungkin kawan-kawan lelaki yang lain akan kata apa hal lu kan. Jadi akan ada satu tanggapan yang tertentu. Nah, seterusnya adalah tradisi dan budaya yang memberikan pengkonsesian gender yang ada dalam masyarakat, iaitu tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya ini memberikan suguhan mengenai peranan gender. Dia bergantung sebanyak mana pendedahan kita kepada tradisi dan budaya itu, atau sejauh manakah ia tidak ditandingi oleh faktor lain seperti keluarga, rakan sebaya, agama dan lain-lain. Maksudnya ialah kalau satu orang itu dia terdedah dengan isu ajaran-ajaran ataupun doktrin ataupun dogma budaya dan tradisinya yang tertentu, maka dia akan mempengaruhi juga dirinya, ya. Contohnya orang yang terdedah dengan sistem matriarki, adat perpatih sebagai contohnya, mungkin akan mempunyai sikap yang berbeza apabila dia bertemu dengan bos perempuan di tempat kerja, kerana dah biasa wanita itu dominan dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun di kampung dia, ya, mempunyai suatu kuasa matriarki, ya, induk, ya, kalau orang Negeri Sembilan itu katakan, berbanding dengan orang yang dipengaruhi oleh tradisi budaya adat Temenggung, ya, yang mungkin saudara-saudara sebagai generasi muda mungkin rasa itu semua adalah sesuatu yang jauh daripada saudara-saudara, tetapi sebenarnya ia wujud, ya, ia secara tidak sedar memberikan kerangka dan pengkonsepsian gender. Jadi sejauh manakah terdedahnya kita kepada tradisi budaya yang tertentu itu juga akan mempengaruhi sikap kita dan juga kejelasan dan kefahaman kita terhadap gender. Dan ini juga berbeza dengan bangsa-bangsa lain yang kita harus ingat yang ada di Malaysia. Ya, kadazan dusun berbeza, orang Murut berbeza, kalau ada India, China juga berbeza, dan juga seperti kata saya tadi, kalau keluarganya juga berpegang kepada kepercayaan yang tertentu, yang lebih mengkhusus ataupun parti politik yang tertentu, maka akan ada jemaah sebagainya, akan ada tanggapan-tanggapan yang lebih besar. Jadi salah satu produk budaya yang besar dan mungkin terabai adalah sastra, ya. Dan ini hanya akan berlaku kepada mereka yang memang mempunyai pendedahan terhadap sastra, ya. Dan ini mungkin berbeza dengan setiap orang, ya. Masing-masing akan ada perbezaan ataupun kelainan-kelainan yang lain. Maka suka atau tidak kita tak suka, perbahasan tentang gender akan lebih tertumpu kepada wanita atau perempuan berbanding lelaki. Jadi selalunya bila orang bercakap tentang isu gender, ia adalah identik dengan perbahasan tentang peranan wanita. Jadi terdapat pengkaji yang menilai perempuan dimarginalkan dalam sastra Melayu, ya. Dan ini berlaku, kata pengkaji tersebut, bukan dari dalam sastra moden sahaja, tetapi sebenarnya sudah berlaku sejak zaman sastra tradisional. Jadi contoh pengkaji yang berpendapat sedemikian adalah penyelia PhD saya sendiri, Ruzi Suliza Hashim, dalam bukunya Out of the Shadows, Women in Malay Court Narratives, ya, yang mengatakan bahawa perempuan ini dalam sastra Melayu tradisional, khususnya sastra istana, ya, court literature, adalah court narratives atau court literature adalah marginal. Maksudnya ialah disampingkan, ya, kecil peranannya, tak penting, ya, tak mustahak, ya, dan yang hanya berada di pinggiran lah, ya. Menurut saya hal ini tidak sepenuhnya benar, ya, kerana apabila kita melihat pemotretan perempuan dalam Sulh Lalutus Salatin, kita akan menemukan bahawa akan ada banyak, ya, di mana wanita-wanita sebenarnya memainkan peranan gender yang sangat besar, ya. Maka saya ingin mengajak saudara-saudara, bila kita katakan sastra Melayu, saudara-saudara tidak boleh jangkakan bahawa saya terus melompat ke dalam sastra moden, ya. Kita harus lihat sastra tradisional kita, ya. Itu yang paling ideal dan yang paling penting terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada sastra moden. Nah, saya ingin bawa contoh, sebagai contohnya dalam Sulh Lalutus Salatin ataupun sejarah Melayu, ada Wan Sendari dan Wan Seribini, ya. Wan Seribini adalah raja dan pengasas kerajaan Bintan, ya. Kalau saudara pernah baca sejarah Melayu, saya tak tahu berapa ramai yang pernah baca Sulh Lalutus Salatin ataupun sejarah Melayu. Saya harap selepas kuliah ni nanti, selepas PKP, saudara bolehlah pergi cari sejarah Melayu ataupun Sulh Lalutus Salatin untuk baca. Itu adalah gambaran bangsa Melayu, dan kalau orang nak faham Melayu, psyche Melayu, orang harus bermula, ya, dengan
sejarah Melayu ataupun Surah Latus Salatin paling kurang. Jadi Wan Sri Bini ini adalah raja dan pengasas kerajaan Bintan. Dia seorang perempuan. Ya, dalam petikan itu ada pun akan Bintan itu rajanya perempuan. Wan Sri Bini namanya. Pada satu riwayat Permaisuri Sakidarsyah namanya. Maknanya Wan Sri Bini itu nama dia juga Permaisuri Sakidarsyah. Bila digunakan perkataan Permaisuri menunjukkan beliau ini adalah pernah bersuami. Ya. Baginda pun raja besar. Lagi pada zaman itu ialah yang pergi ke benua Syam. Permaisuri Sakidarsyah lah yang pertama nobat, maka diturut oleh raja-raja yang lain. Maka dalam kisah Surah Latus Salatin ini, Wan Sri Bini ini dia bertemu dengan Sri Tribuana. Ya. Sri Tribuana ini dia sampai ke Bintan, kemudian itu dia bila Wan Sri Bini mendengar tentang Sri Tribuana ini datang ke Bintan, dia telah hantar satu orang ya, untuk menyiasat adakah Sri Tribuana ini bagaimana orangnya. Dia nak mengahwini Sri Tribuana ini. Maksudnya dia nak kahwin, dia nak lamar seorang lelaki untuk mengahwini dia. Walaupun dia seorang raja, dia rasa apa salahnya dia kalau kahwin, dia pun nak kahwin dengan seorang raja ya. Maka raja harus kahwin dengan raja, tak boleh kahwin dengan rakyat biasa. Dalam hal ini lelaki tidak boleh lelaki biasa. Maka bila dia lihat Sri Tribuana tu sangat muda orangnya, dia sendiri dah tua kan, macam tadi gambar yang pertama saya tunjukkan tadi kan, walk tadi, maka dia rasa macam tak sesuai kot dia nak jadikan suami, maka dia ambil jadi anak angkat. Dan Sri Tribuana ni tidak kekal lama di Bintan, kemudiannya tu dia telah pun beredar dan juga pergi mengasaskan kerajaan Temasek ataupun Singapura. Jadi saya ingin menunjukkan ya bahawa peranan perempuan ketika zaman klasik tidak semestinya tertakluk di ruang yang sangat peribadi, sangat private ya. Malahan wanita-wanita itu juga mempunyai ruang yang sangat besar, termasuk menjadi seorang pemerintah ya. Dalam hal ini Wan Sri Bini adalah pemerintah kerajaan Bintan. Selain itu juga Wan Sendari ya, anak perempuan Demang Lebar Daun, apabila berkahwin dengan Sri Tribuana sebelum mereka pergi berangkat ke Bintan tersebut, Sri Tribuana ni dia datang daripada dia ni cucu ataupun keturunan Iskandar Zulkarnain Shah lah ya. Dan kalau baca sejarah Melayu ni mempunyai turun daripada kayangan lah, mempunyai unsur-unsur yang sangat magis dan sebagainya. Bila dia kahwin, dia nak kahwin dengan orang di alam Melayu ni, dia dah kahwin dengan 39 orang perempuan, tapi semua perempuan yang dikahwini itu semua berakhir kedal ya. Dan apabila dia kahwin dengan Wan Sendari lah baru daulatnya tadi tidak membawa sial ya. Jadi bukan semua daulat itu membawa daulat, tapi dalam hal Sri Tribuana bukan membawa daulat sebelum nikahi Wan Sendari, sebaliknya hanya membawa sial. Jadi yang ke-40 iaitu Wan Sendari barulah tidak kedal ya. Di sini Wan Sendari itu digambarkan dalam sejarah Melayu atau Surah Latus Salatin mempunyai peranan sebagai ejen perubah positif ya. Maksudnya ialah orang luar, orang asing datang bila kahwin dengan orang pribumi, orang Melayu, perempuan Melayu, barulah dia diterima, barulah dia tak kedal, barulah tak cacat. Ya, dalam perenggan ini diceritakan maka Sri Tribuana pun kahwinlah dengan Tuan Puteri anak Demang Lebar Daun itu. Setelah hari malam, maka baginda pun beradulah dengan Tuan Puteri. Setelah hari siang, maka dilihat oleh Sri Tribuana akan Tuan Puteri Wan Sendari tiada kedal. Maka terlalu suka baginda, maka baginda pun menyuruh memberitahu Demang Lebar Daun, bapa mentua dia, pun segera datang. Maka dilihat Demang Lebar Daun, anaknya selamat, suatu pun tidak berbahayanya, maka ia pun terlalu suka cerita melihat anaknya itu selamat, tiada berbahaya. Nah, Sri Tribuana dan juga Demang Lebar Daun ini, kalau saudara banyak membaca, kita akan bertemu kontrak sosial antara kedua-duanya, iaitu bahawa rakyat tidak harus mengkhianat raja dan sebagainya kan. Kemudian itu Demang Lebar Daun kata, boleh kita terima kontrak sosial ini, tapi kalau raja bersikap tidak adil dan zalim, maka kami tidak akan duduk diam. Ini kontrak sosial yang biasa kita dengar yang memegang orang Melayu, yang menyebabkan orang Melayu pertama-tamanya dipercayai sangat terpengaruh dengan sistem feudal ya. Selain daripada Wan Sri Bini dan Wan Sendari tadi, terdapat juga watak-watak lain dalam Surah Latus Salatin yang sebenarnya juga menunjukkan mereka ini mempunyai peranan yang besar. Sebagai contohnya, walaupun sejarah Melayu itu dikarang oleh seorang lelaki, kononnya Tun Sri Lanang ya, daripada keturunan Tun Mutahir, seorang bendahara pada akhir pemerintahan Kerajaan Melaka. Jadi
kita dapat lihat kehidupan sosial, dan dalam kes ini saya merujuk kepada perempuan-perempuan bangsawan. Wanita di istana zaman itu mungkin saja terlihat sebagai permaisuri, puteri, dayang atau gundik, tetapi mereka juga adalah pemain siasah yang licik. Saya nak katakan bahawa pengkonsepsian gender kita bahawa wanita mungkin hanya duduk di dapur sahaja tidak semestinya benar menurut kerangka orang Melayu klasik. Kaum wanita ikut terlibat dalam segala kemelut politik istana. Mereka terkehadapan memperagakan keberanian dalam menangani krisis serta konflik yang melecut terpacul dari segenap reka dinding istana. Dalam situasi tertentu pula, kadang-kadang wanita menjadi jambatan dan berperanan sebagai orang tengah ataupun pendamai di antara dua pihak yang bertelagah, dan tidak semestinya mereka ini hanya menjadi hadiah politik semata-mata. Bahkan dalam banyak keadaan mereka mahu melawan fungsi itu dan menukar nikmat itu menjadi hikmat. Baik, yang pertamanya saya ingin membawa perhatian saudara kepada satu watak yang menurut saya sangat kuat. Saudara mungkin pernah dengar Tun Perak, saudara pernah mendengar Sultan Mahmud Shah dan macam-macam lagi, tapi saudara jarang mendengar wanita-wanita dalam istana Melaka. Baik, Tun Kudu dalam peranan dia dalam politik Kesultanan Melaka ini amat besar. Sangat besar menurut saya kerana Tun Kudu merupakan anak bendahara Seri Wak Raja, salah seorang bendahara Melaka yang terbunuh. Kalau pandangan saya ialah dia katanya bunuh diri, minum racun, tapi menurut saya mungkin saja dibunuh secara tragis. Baik. Tun Kudu ni dia mengawini Raja Kasim yang berketurunan Tamil. So Raja Kasim ni kemudian beroleh tahta setelah dia berebut kuasa dengan saudara tiri dia, iaitu Raja Ibrahim. Raja Kasim ni dia berkomplot dengan bapa saudara dia, Tun Ali Sri Naradiraja, dan telah ditabal sebagai sultan dan memilih gelaran Sultan Muzaffar Shah. So Tun Kudu ini adalah isteri Sultan Muzaffar Shah. Dia ini permaisuri. Kemudian itu, Tun Ali bagaimanapun mendorong Seri Wak Raja untuk membunuh diri atau mungkin juga meracun beliau. Kita tak tahu macam kata saya tadi, kemungkinan besar diracun. Jadi berlakulah menjawab Seri Wak Tun Ali tadi dapatlah menjawab peranan sebagai bendahara Seri Naradiraja. Tun Kudu sebagai satu-satunya anak perempuan Seri Wak Raja amat berduka cita oleh kematian bapanya yang menyayat hati itu. Jadi Tun Kudu melihat peranan Tun Ali dan Sultan Muzaffar di sebalik kematian dahsyat bapanya. So apa yang berlaku ialah Tun Kudu berazam untuk menuntut bela kematian ayahnya. Jadi pada saat yang sama, bila Tun Ali mulai melebarkan pengaruhnya di dalam istana, apa yang Tun Kudu lakukan? Adik Tun Kudu, Tun Perak, yang akan kemudiannya menjadi satu sosok yang sangat terkenal, telah membawa diri ke Kelang. Kemudian itu di Kelang, dia telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dan dia bertelagah dengan Tun Ali. Dan Tun Kudu mulai tersepit. Bila ini berlaku, apa yang berlaku ialah Sultan Muzaffar Shah resah dengan pertembungan dua keluarga bangsawan ni. Dia ceraikan Tun Kudu dan dia beritahu Tun Ali bapa saudaranya perlu dijinakkan. Maka dikawinkan Tun Kudu itu dengan Tun Ali, dengan bendahara pada waktu itu, iaitu kakak Tun Perak. Baik, sebagai perempuan yang melihat pembunuhan ayahandanya dan diperisterikan dengan orang yang berkonspirasi di belakang pembunuhan itu, jadi Tun Kudu berdepan dengan penghinaan berganda. Dah lah jadi permaisuri, dah jadi kahwin dengan orang ini kan, yang jauh lebih tua. Orang ini pula dijangkakan mungkin ada kemungkinan meracun ayahnya. Jadi bagi dia terpaksa turun tahta sebagai permaisuri dan disendal menjadi mangsa kegelujuhan Tun Ali dan Sultan Muzaffar, seksual dan kuasa. Jadi dalam hal ini kita lihat gender, narasi gender, Tun Kudu tu dia jadi taruhan seksual dan kuasa. Tapi adakah Tun Kudu memaafkan apa yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar, suami yang pertama, dan kemudian suaminya kedua Tun Ali itu? Tidak semestinya. Jadi apa yang Tun Kudu lakukan ialah dia memilih untuk tidak panik. So, Melaka pada waktu itu tepu feudalisme, kuasa lelaki mencakar. Tun Kudu memilih melawan secara perempuan. Dia melawan dengan cara terpendam. Apa yang dia lakukan ialah dia tahu ini semua lelaki tak berguna dan dia tahu pada kesempatan yang baik dia akan dapat menundukkan lelaki-lelaki ini. Jadi Tun Kudu menggunakan kuasa wanita dia, memperdayakan baginda Sultan, dia memujuk dengan licik dan memberi syarat agar Tun Perak, adiknya, diangkat sebagai bendahara menggantikan Tun Ali dengan alasan demi keharmonian Melaka. Ini suami dia sendiri. Dia sekali imbas tindakan itu menunjukkan kepintaran Sultan, iaitu mendamaikan keluarga Tun Perak dengan Tun Ali. Tapi dua kali imbas kita memahami Sultan dan bendahara, bapa saudaranya yang kena main dengan Tun Kudu. Jadi saat Tun Perak berkuasa, perlahan-lahan pengaruh Tun Ali tadi menjadi lemah. Jadi Tun Kudu sengaja
melakukan itu, melemahkan pengaruh suaminya supaya adiknya Tun Perak yang berkuasa. Meskipun Seri Wat Raja bapanya dilengser dari kuasa dengan kejam, yang dibunuh, Tun Kudu dengan peranan tersendiri berjaya mencatur politik sehingga Tun Perak, iaitu keluarganya, dapat dikembalikan di titik tengah, dan lelaki yang menjadi punca masalah ini, Tun Ali, dikucil dan dipenjurukan di titik bucu secara tersendiri. Jadi nak mengatakan bahawa wanita dalam sastra Melayu itu dimarginalkan tidak semestinya benar. Kerana bila kita baca dengan berhati-hati, kita lihat bahawa sebenarnya wanita mempunyai pengaruh yang besar. Jadi pengaruh Tun Kudu tidak kecil, malahan Tun Kudu meletakkan asasnya menerusi Tun Perak untuk menggenggam pemerintahan Melaka. Jadi kita tidak harus membayangkan Tun Kudu ni wanita yang lemah, akur, ditolak ke sana kemari, diceraikan, kena kahwin dengan orang ni. Tapi Tun Kudu dia tak bekerja seorang diri. Ya? Jadi kedua-duanya, suaminya Sultan Muzaffar dan Tun Ali itu tadi dihelahkan, ya, dikenakan, ya. Jadi adiknya Tun Perak itu menjadi bendahara di bawah 3 sultan. Manakala anaknya Tun Mutahir, iaitu anak saudara Tun Perak, dilantik sebagai bendahara semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah sehingga tahun 1510, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tun Kudu ialah selain pada adik dia jadi bendahara sampai berkhidmat di bawah 3 sultan, tapi anaknya Tun Mutahir juga, itu anak saudara Tun Perak, juga akan nanti menjadi bendahara juga ketika zaman Sultan Mahmud Shah. Yang membolehkan Tun Mutahir, iaitu anak Tun Kudu tadi di tidak bukan adalah Tun Senaja, iaitu anak Tun Kudu, yang juga dalam masa sama ialah ibu Sultan Mahmud Shah, ya. Dia ni isteri Sultan Alauddin Rayat Shah. Jadi setelah kematian Tun Perpatah Putih, Sultan Mahmud Shah yang masih muda perlu memilih daripada 9 orang calon untuk menjawab kedudukan bendahara. Dia macam senario politik kita hari ini, tau. Ya, Sultan Mahmud Shah ni dia datang beberapa calon PM, calon bendahara. Jadi siapa yang dia harus pilih, ya? Tun Senaja, ingat, dia anak Tun Kudu, dan juga balu Sultan Alauddin Rayat Shah. Setengah orang percaya Tun Senaja meracun Sultan Alauddin Rayat Shah. Ini saya gambarkan dalam sebuah drama saya, Sultan Alauddin Syahid diracun. Dia telah mencaturkan agar anaknya Sultan Mahmud Shah yang melantik adiknya, itu Tun Mutahir, ya. Jadi kita kena ingat bahawa Tun Mutahir ni masa zaman Sultan Alauddin Rayat Shah, kalau saudara ingat lagi sejarah, saudara belajar, kan itu waktu tu Melaka ramai pencuri, kemudian itu ada banyak korupsi di waktu itu di Melaka, ya. Mengajarkan anak harimau makan daging itu petanda corruption yang sangat besar, ya. Pengkhianatan yang sangat besar di Melaka pada waktu itu. Jadi Tun Mutahir ni bukan seorang calon yang baik lah daripada 9 orang tu. Tapi apa yang Tun Senaja lakukan, itu anak Tun Kudu, ialah dia berjaya membisikkan daripada belakang, ya. Ini kerajaan pintu belakang ni. Maka tintah Sultan Mahmud Shah, siapa daripada orang kaya sekalian akan jadi bendahara? Barang siapa patut? Paduka Tuan kata ni ada 9 orang yang patut jadi bendahara. Maka pilihlah yang di-Pertuan, pilihkan mana satu yang nak jadi bendahara. Tapi apa yang Tun Senaja lakukan, Bonda Sultan Mahmud Shah mendengar dari balik pintu. Bonda Sultan Mahmud Shah berkata kepada anak-anak baginda, mendengar dari balik pintu, ya. Itu satu frasa yang sangat penting, ya, sangat ajaib. Dia kata Tun Mutahir lah jadi bendahara. Dalam setengah versi Sulalatus Salatin namanya Tun Muzahir. Di sini Tun Mutahir. Maka tintah Sultan Mahmud Shah, Pak Mutahir lah jadi bendahara. Maka sekalian orang kabullah akan Seri Maharaja jadi bendahara. Nah, peranan perempuan yang berikutnya masih terikat dengan Tun Kudu dan Tun Senaja ialah Tun Fatimah, anak Tun Mutahir tadi. Dia ni direbut oleh Sultan Mahmud Shah untuk diperisterikan, ya. Saudara kalau masih ingat cerita dalam sejarah Melayu, Sultan telah berbuat gila membunuh suami Tun Fatimah dan bapa saudaranya sendiri. Maknanya Tun Mutahir tu nanti kena bunuh, ya. Dan dari situ nanti, kerana dia saya telah banyak menulis dalam kolom saya di Free Malaysia Today dan juga Malaysia Kini, saudara boleh cari tentang peribadinya Sultan Mahmud Shah, dan saudara boleh baca sendiri sejarah Melayu. Memang beliau adalah seorang pemerintah yang sangat zalim, ya, pada waktu itu, sangat bernafsu dan sebagainya. Kita tahu tentang kisah Tun Tija, dia colek, suruh hang tuah colek dan sebagainya. Dan kegilaan dia kepada Tun Fatimah yang jelita, iaitu anak bapa saudara dia sendiri. Jadi apa yang dilakukan ialah dia bunuhkan Tun Mutahir dan juga satu keluarga sebab nak kahwinkan dengan Tun Fatimah. Jadi baginda berkata dalam hatinya, jahatnya Pak Mutahir ni, demikianlah baik anaknya tiada ditunjukkan kepada kita. Sultan Mahmud ni dia berdendam dengan bendahara, ya. Jadi setelah dibunuh, Tun Fatimah pun
berkahwin paksa dengan Sultan Mahmud Shah. Tapi apakah tindakan Tun Fatimah? Adakah dia marginal? Adakah dia bagaimana pengkonsepsian gendernya dalam sastra Melayu pada waktu itu? Adapun akan Tun Fatimah, dalam Sulalatus Salatin mengatakan, terlalu sangat percintaannya akan bapanya, maknanya dia sayang bapa dia Tun Mutahir, selama diperisterikan oleh Sultan Mahmud Shah tu, dia tak nak ketawa. Senyum pun dia tak pernah. Maka baginda pun turut masyghul, terlalu sangat menyesal diri baginda. Sultan Mahmud itulah. Maka anak-anak baginda itu Sultan Ahmad dirajakan baginda, maka segala pegawai dan segala alat kerajaan sekaliannya diserahkan pada Sultan Ahmad. Maka Sultan Mahmud pun diam di kayu ara, sang sura juga hanya teman baginda. Jadi maknanya, walaupun Tun Fatimah itu diangkat sebagai raja perempuan, sikap dingin baginda kepada Sultan berterusan. Malah Tun Fatimah ni dicatatkan dalam sejarah Melayu menggugurkan kandungannya 3 kali, dia lompat tangga. Apatah kerja raja beranak dengan beta lagi kerana anak raja yang kerajaan telah ada. Sampai Sultan terpaksa berjanji janganlah gugurkan anak lagi. Dia kata jangan dibuang anak kita ini, jika laki-laki ialah kita rajakan. Maka dia ugut raja Tun Fatimah ni. Ya? Sampailah Sultan Ahmad dapat menjadi raja. Tapi Sultan Ahmad ni dia dah biasa berpoya-poya macam bapa dia juga, sehinggalah waktu datangnya Portugis, maka Sultan Ahmad ni pun entah ke mana kelang kabut dan sebagainya, dan menyebabkan Melaka jatuh, dan mereka ni semua terpaksalah berpindah ke Bintan. Ini membuatkan Sultan Mahmud memasang orang untuk mengerjakan anaknya sendiri. Sultan Mahmud ni bunuh pula Sultan Ahmad ni, dan dia kembali bertahta dan melantik putera baginda dengan puteri Kelantan itu Raja Muzaffar Shah sebagai raja muda. Tapi adakah Tun Fatimah berduduk diam? Dia tidak duduk diam. Apa yang Tun Fatimah lakukan? Dia kahwinkan Tun Terang, ya, anaknya dengan Tun Ali, suami dia yang pertama yang kena bunuh dengan dia kahwinkan dengan Raja Muzaffar Shah ini. Jadi pada tahun 1529, sebelum Sultan Mahmud mangkat dan baginda Tun Fatimah sendiri mangkat, dia berjaya mengaturkan anaknya sendiri, Raja Ali, iaitu nama persis suami pertamanya, ataupun Sultan Alauddin Aisyah, untuk naik tahta di Kampar. Sultan Muzaffar Shah ini dan Tun Terang ni orang hantar ke Perak dan jadi raja dan raja perempuan di sana. Di situ bermulanya Raja Kesultanan Perak, ya. Maka kalau kita lihat peranan wanita dalam Sulalatus Salatin ini dapat melampaui peranan gender yang kita sangkakan, ya. Kita rasa macam bahawa kerangka perempuan ni lemah dan sebagainya. Tidak. Ia tidak mencerminkan watak, pengaruh, peranan dan fungsi wanita masa lalu. Mungkin kita boleh hujahkan bahawa ini hanya ada pada wanita bangsawan ini, kerana Tun Fatimah, Tun Senaja, Tun Kudu ni memang orang ada-adalah, orang elit Melayu pada waktu itu. Tapi apa nasib Murbawan, ya? Kalau nasib Murbawan, wanita Marahain, kita lihat tidak banyak rekod sosial untuk menggambarkan mereka. Tetapi daripada apa yang ditulis oleh Munshi Abdullah dalam Hikayat Abdullah dan Pelayaran Abdullah dalam abad ke-19, kita lihat sangatlah mendukacitakan nasib mereka, ya. Macam contohnya dalam kisah Pelayaran Abdullah ditunjukkan bagaimana wanita menjadi pekerja seks pada waktu itu. Dan juga sampai Munshi Abdullah kata kesian, kenapa jadi macam ni? Dia kata tak pernah baca ke Tajus Salatin, ya, orang Kelantan. Sehingga Munshi menyatakan kerana itu amat menyedihkan, dalam negeri Melayu sangatlah ia meringankan agamanya. Jadi orang meringankan agama, katanya. Dan dari situlah saya nak bawa saudara kepada sastra moden. Nah, kalaulah sastra tradisional ataupun sastra klasik kita memberikan peranan wanita, gender, secara sangat tersembunyi kekuatan mereka, maka apakah yang telah berlaku dalam sastra moden kita? Ya, lentingan jauh, saya nak tunjukkan bahawa kita lompat daripada Munshi Abdullah tu, lompat pada zaman sekarang. Kita akan lihat bahawa watak-watak wanita dalam sastra Melayu sangatlah terpencil, ya. Melainkan ia ditulis oleh pengarang wanita sendiri, ya. Kalau pengarang lelaki, sastrawan-sastrawan negara kita, kalau watak wanita tu kadang jadi gila, kadang jadi perempuan joget, kadang jadi pekerja seks. Jadi mereka ini adalah watak-watak yang lemah, watak-watak yang hina. Jadi di sinilah ketika masa yang sama juga gagasan tentang gender ini dalam karya sastra ini dibincangkan dengan meluas di barat, yang mana terdapat perbincangan tentang apa yang dinamakan feminisme, iaitu, ya. Jadi dalam hal ini gender ini mereka ingin melihat bagaimana kedudukan wanita dalam karya semata-mata, tapi dia nak tengok bagaimana ia dikonstruksikan secara budayanya. Jadi mereka nak lihat bagaimana wanita ini dibentuk di dalam karya sastra. Jadi wanita misalnya kenapa tidak dibentuk sebagai independen, gigih, beriman, rasional dan berjaya. Sebagai contohnya, kita sebutkan watak Jeha dalam
novel Ranjau Sepanjang Jalan. Kenapa Syahrul Ahmad harus menggubah atau menggarap wataknya itu jadi gila? Tidak boleh ke JH itu jadi satu watak yang kuat, yang sabar, yang tahan, yang beriman, tak gila, rasional. Jadi walaupun suami dia dah meninggal, dia jadi ibu tunggal, besarkan anak dia, berjaya, kemudian tu dapat hadiah ibu misali ke sebagai contohnya kan. Tapi kenapa Syahnur memilih jalan yang sedemikian? Atau kenapa Samad Said memilih jalan yang sedemikian untuk Salina? Maka inilah perbincangan-perbincangan yang ada dalam sastra Melayu, kenapa pengkonsepsian wanita ini menjadi begini. Ya? Saya ingin membawa saudara-saudara kepada suatu kumpulan cerpen yang pertama, ya, yang namanya daripada Pustaka Antara, Wanita, Antologi Cerpen-cerpen Wanita, diberi kata pengantar oleh Profesor Asma Haji Omar. Ini kenapa saya rujuk ini? Kerana dia adalah kumpulan cerpen wanita yang pertama, ya, yang seperti yang didakwa oleh Asma Haji Omar. Jadi Asma mengatakan karya yang dimuatkan dalam kumpulan cerpen wanita pertama ini mempertontonkan bermacam-macam sifat dan idiosinkrasi wanita di berbagai-bagai lapangan, daripada wanita jadi suri rumah pada wanita yang mengelamuni seorang pujangga yang belum pernah dikenalnya. Ya. Jadi Asma kata lagi bahawa cerpen ini memberikan buah fikiran pengarang wanita pada waktu itu, ya, dan memuatkan bermacam-macam persoalan dan tanggapan. Nah, saya ingin menyorot satu sahaja cerpen daripada kumpulan cerpen tersebut, iaitu yang ditulis oleh Adibah Amin, Malam Perhitungan. Ya. Pelukisan watak lelaki dalam cerpen ini adalah jahat, tidak budiman dan serong. Jadi kerana pengarang lelaki tidak memberikan kewajaran kepada watak-watak wanita, maka apa yang pengarang perempuan lakukan ialah membalikkan itu pula, ya, dalam cerpen Malam Perhitungan ini. Adibah Amin, kalau saudara belum pernah dengar nama dia lah, ya, dia pernah berlakon dalam filem Hati Bukan Kristal, kemudian tu pernah berlakon dalam Adik Manja, boleh cari di YouTube, ya. Adibah ni adalah kelahiran Johor Bahru, so bangsa Johor orangnya. Apa yang dalam cerpen ini diceritakan bahawa bagaimana dia bersiap-siap untuk menjadi host kepada satu majlis tari menari kumpulan elit Melayu, ya. Suami ini orang bukan raja tapi pegawai kerajaan pada waktu itulah, ya. Jadi apa yang berlaku ialah Rohaya, watak utama itu, tahu tembelang suaminya Cik Yazid mempunyai hubungan sulit dengan seorang perempuan bernama Jemiah, ya. Dan dia di balik latar belakang itu dia mendengar, ya, melihat watak-watak yang dianggapkan dan digarap watak-watak lelaki pegawai-pegawai kerajaan itu bukan sebagai pegawai-pegawai kerajaan yang positif, yang pandai menguruskan, cekap, ya, mentadbir kerajaan, ya, dan sebagainya, tapi digambarkan sebagai orang yang korup, ya, orang yang korup dari segi moralnya. Kemudian itu dia katakan, dan pelukisan terhadap watak lelaki itu hampir seperti binatang, ya. Saudara boleh lihat dalam perenggan yang saya tunjukkan itu. Jadi pengkonsepsian ini semuanya adalah di tangan pengarang-pengarang yang sedia ada ini, dan dalam hal ini Adibah Amin menggarapkan seperti ini. Ya, tengok ini dalam perenggan ini, mari minum Cik Roh, ya, Rugaya. Jemputlah, saya tak minum. Lelaki baik-baik, tanya Ruhaya. Cik Alias tertawa lagi, jari telunjuknya diangkat, digoyang-goyangkannya di hadapan Ruhaya. Lelaki tak kiralah, jawabnya tersengih-sengih. Cik Alias lalu memberi penerangan panjang dan berbelit tentang wanita, lelaki, arak dan cinta. Mula-mulanya Rohaya mendengar separuh minat saja dan dilayangkan oleh menungan sendiri. Tapi satu ayat yang berulang-ulang memakukan perhatiannya. Orang lelaki tak apa, lain kira. Mengapa lain? Tanya Rohaya. Nah, orang lelaki tak apa, lain kira. Nanti kita himbas kembali kepada gambar lelaki yang budak lelaki yang baru lepas berkatan tadi, ya. Maka kita dapat beri petunjuk pengkonsepsian gender bahawa wanita Melayu dalam menempuh apa yang dialami oleh wanita Melayu sepanjang tempoh penjajahan dan dunia moden tidak meletakkan wanita di tahap yang baik, ya, malahan meletakkan wanita di tahap yang hina. Jadi dalam arti kata lain, peranan yang rendah diberikan kepada wanita-wanita ini, dan ini terpancar dalam karya sastra, ya. Ini kerana sastra moden Melayu pada waktu tempoh selepas penjajahan sangat terpengaruh dengan tradisi penceritaan barat. Jadi apa yang saya lakukan waktu saya mula-mula mengarang, saya mulai menekuni narasi gender dalam sastra Melayu ini, dan saya membuat keputusan yang betul untuk membetulkan kembali narasi Melayu. Jadi sejak itu saya mula menulis watak wanita-wanita yang saya anggap harus sentral, ya, harus mempunyai peranan, harus
mempunyai kekuatan dan juga mencaturkan. Jadi saya tulis 15 combat, surat-surat perempuan Johor, tunggu terus dululah, biar semua bisu, perempuan dan bercinta, Anis naik ke langit, Profesor. InsyaAllah nanti ada karya terbaru saya selepas PKP, kalau tak ada arah melintang, Rusuhan Koro, juga watak sentralnya adalah wanita. Jadi untuk mengangkat wanita ke kedudukan yang baik dalam naratif sastra kita, pengarang tidak semestinya perlu menjadi pengarang perempuan, malahan pengarang lelaki berada dalam kedudukan yang lebih wajar untuk menuliskan mengenai perempuan. Jadi saya tamatkan terlebih dahulu saya punya kuliah ini dan saya serahkan kembali kepada moderator untuk sesi seterusnya. Okey, terima kasih Dr. Faizal untuk bertengah tadi. Menarik Dr. Faizal mencakap kembali bagaimana ilustrasi wanita itu ditunjukkan ketika di di penulisan tradisional hingga ke moden. Baik, kita akan buka kepada Q&A session. Kita limit kepada 10 soalan sahaja. 10 soalan sahaja. Dan untuk pertamanya kita akan buka 2 soalan. Tolong straight to the point soalan anda. Tolong straight to the point dan untuk memberi ruang kepada orang lain memberi soalan mereka. Okey, kita buka. Ada tak? Halo, Assalamualaikum. Okey. Silakan. Ya. Saya Kamarul. Okey, soalan untuk doktor. Berkenaan dengan usaha untuk meletakkan wanita itu sentral dalam penulisan sastra. Sebab apa yang saya nampak dalam usaha untuk meletakkan wanita itu sentral, ada kemungkinan penulis ataupun pembaca sendiri akan terperangkap, saya panggil dia sebagai perangkap feminisme. Perangkap feminisme maksud dia untuk diletakkan wanita itu sentral, maka dia akan lakukan 2 perkara. Yang pertama itu sekadar membalikkan watak yang jahat itu lelaki dan yang baik itu perempuan, dan yang kedua dia akan lakukan adalah watak wanita itu digambarkan mampu buat sebiji apa yang lelaki buat dia boleh buat. Sebab itu apa yang kadang-kadang yang diperjuangkan oleh feminisme barat. Jadi soalan saya kepada doktor berkenaan dengan isu ini, cara untuk memastikan watak wanita itu sentral dalam keadaan di mana mereka kuat